السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, Fa'idatun yajuzu lizzawji an yadriba zawjatahu ala tarki zinati wa huwa yuriduha. Fa'idatun, maka sambung pula kata musannif rahimahullahu ta'ala, fa'idatun ay hadhihi fa'idatun, khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hadhihi. Yajuzu lizzawji, harus bagi zauj, harus itu ta'alul lam, bagi suami itu oleh ay yadriba, ta'wil masdar jadi fa'il yajuzu, ay yadriba ay darbuhu, jadi ta'wil masdar jadi darbuhu, oleh pukulnya zauj itu, akan maf'ulun bih zaujatahu, akan istrinya, istri zauj itu maf'ulun bih yadriba. Pukul tu ta'alluq ala tarki zinati, ala ta'liyah, ala ta'liyah ay ala sabab tarki zinati, atas sebab meninggalkan perhiasan. Wahwa, hal keadaan, wawul hal jumlah haliyah, wahwa hal keadaan bermula dia az-zawj itu khabar yuriduha, berkehendak ia suami itu akan zinah. Tu Allahu Akbar. Ini suatu faedah mengatakan ini harus bagi suami untuk memukul isteri dia. Memukul macam itulah dhabit hari tu pukul dengan makna tidak menyakiti, bukan di muka dan sebagainya, bukan tempat-tempat yang boleh terzahir lukanya dan sebagainya, dan bukan dengan pukul cara luka dan sebagainya. Tu pukul untuk takdi, untuk memberi pengajaran. Apa dia bila tu? Ala tarki zinati, atas sebab meninggalkan berhias. Hal keadaan dia nak isteri dia berhias. Tu. Suami dia nak dia berhias tapi dia meninggalkan perhias, itu boleh pukul suami tu. Jadi isteri solehah yang pertama hari ini ialah dia itu berhias tatkala suami nak. Itu wajib. Berhias tatkala suami nak dia berhias, itu wajib. Kalau dia langgar boleh pukul. Beri nasihat dululah. Beri nasihat dulu. Tak boleh, boleh pukul. Okey. Atas dasar takdib. Betul tu. Jadi kalau dia berhias, dia minta suruh berhias, kita tak berhias, maka hukum dia haram. Kalau dia tidak minta berhias, kita sudah berhias, itu sunat. Tu. Maka isteri solehah yang pertama hari ini ialah dia berhias apabila disuruh oleh suami berhias, selagi mana hiasan-hiasan dia itu tidak bercampur baur maksiat ataupun perkara-perkara yang haram dalam dia.
Yang kedua, sunat dia berhias kepada suami jika tidak diminta. Itu pun ciri-ciri solehah, iaitu dia berhias kepada suaminya tanpa dia meminta. Tu dua tu. Jadi berhias lah. Macam kita kata dulu, bila dia keluar rumah, dengan dalam rumah, orang keluar rumah kata, "Ui, cantik hang." Padahal natural dia. Dia tak pakai apa pun. Dia rumah lagi kena cantik. Tu kena berhias. Kalau tak berhias, suami suruh berhias, tak berhias, hukum dia haram. Tak boleh bagi alasan, melainkan alasan-alasan yang menyebabkan la budda lahu lah. Tu ada benda-benda lain yang tak dapat dielak ke. Tu tak apalah tu. Ini tak ada apa, suami suruh berhias, kena. Suruh berhias, kena. Tu contohnya rambut dia suruh warnakan. Warna. Jadi wajib lah tu. Berhias untuk dia. Okay. Wa tarkil ijabati ilal firashi. Allah berkata ala tarki zinati ay yajuzu lizawji ay yadriba zawjatahu ala tarkil ijabati. Boleh juga, harus juga suami itu memukul isterinya dengan sebab dia meninggalkan panggilan ilal firash, kepada tempat tidur. Jadi suami isteri yang solehah pada hari ini ialah dia itu menjawab ataupun dia itu menjawab panggilan suaminya. Menjawab panggilan suaminya ke tempat tidur jika berkehendak oleh suami, walaupun tengah sibuk memasak sekalipun. Wajib berhenti tutup api, pergi ke dia. Sebab itu hakul istimta'. Itu hak untuk istimta' seorang suami. Jadi dia panggil dia pergi ke tempat tidur. Sama ada pergi ke tempat tidur itu untuk istimta' sahaja ataupun untuk jima', itu kena tunai lah. Kalau dia itu uzur dengan makna haid, dia tidak boleh jima', tapi istimta' boleh, kena tunai juga. Jangan ingat haid tu, hari ni uzur ABC. Ni uzur ABC. ABC dia sudah jima', istimta' tak ABC. Istimta' bila-bila ya. Tu okey. Macam kita katalah minggu lepas pula semalam tu, yang berkaitan dengan suami isteri yang solehah yang terakhir semalam tu, iaitu dia menjaga barang yang di antara dua celah paha suami dia. Ni antaranya lah. Okey. Wa ay yadribaha, tu dan juga wa ay yadribaha ay yajuzu lizawji ay yadribaha, bahawa memukul ia suami itu akan dia maf'ulun bih, akan isteri itu alal khuruji ay ala sababil khuruji ala ta'liliyah, atas sebab keluar ia al khuruji minal manzili, daripada rumah, bi ghairi idnihi, tanpa izin suami itu. Kita dah sebut dulu, iaitu isteri yang solehah ialah tidak keluar mana-mana melainkan dengan izin suami ataupun dalam pengetahuan suami. Kalau keluar tanpa pengetahuan suami, maka boleh suami memukulnya. Itu derhaka tu. Dia panggil nusyus, lagi pula berdosa besar. Wa ala darbiha alwalada. Wa ala ni Allah berkata ala al-khuruji ay yajuzu lizawji ay yadriba zawjatahu ala darbiha darbiz zawjati ay ala sababi darbiz zawjati alwalada. Atas sebab pukulnya isteri itu, pukul siapa? Alwalada, akan anak, maf'ulun bih darbiha, akan dipukul akan anak. Darbiha tu idhafat masdar kepada fa'il. Alwalada akan anak yang sifat alladhi la yaqilu inda bukaihi, anak yang tidak berakal ia, yang tidak berakal ia anak, ia alladhi. Aib bagi alladhi, silah la yaqilu adalah silah bagi alladhi. Inda bukaihi, yaqilu tu ta'alu inda bukaihi, tatkala menangisnya alladhi itu, yakni alwalad. Isteri dia memukul lebih kurang kepada anak yang masih belum berakal, ataupun kita kata masih lagi bayi, yang masih dalam keadaan menangis-menangis itu, dia pergi pukul. Boleh kita pukul isteri. Tu. Jadi isteri solehah yang ketiga hari ini mestilah bersikap penyayang kepada anak-anak. Bersikap penyayang kepada anak-anaknya dengan tidak memukul sesuka hati. Dengan tidak memukul sesuka hati. Dengan tidak memukul sesuka hati anak tersebut, melainkan perlu tambah-tambah hak yang tidak berakal.
yang masih belum mumayyiz ataupun yang masih belum masih belum mumayyiz, lagi-lagi lah tak payah. Yang kena pukulnya bila umur 10 tahun. Kalau suruh sembahyang dia tak buat. 7 tahun suruh sembahyang baru. Begitu juga puasa. Ulama qiyas hadis yang kata sembahyang tu kepada puasa. Puasa pun sama, kena suruh umur 10 tahun tak puasa, pukul. Tu pukul yang diizinkan syarak. Tu. Ini pukul tak kalau dia masih belum lagi mumayyiz atau belum berakal lagi ataupun dia itu masih bayi. Itu menunjukkan bahawasanya itu sifat ciri-ciri isteri yang talihah, iaitu dia tidak ada sifat penyayang. Jadi isteri yang salihah ialah dia ada penyayang, sifat penyayang kepada anak-anak dia. Sama ada anak di sini ialah anak sendiri atau anak tiri. Tu. Mana tahu suami tu dah kahwin seorang ni, dapat anak, lepas tu mati. Ataupun kahwin nombor 2. Isteri nombor 2 tu tidak boleh memukul suka hati walat anak yang isteri pertama tadi, anak tiri dia. Tu okey. Habis. Aw ala syatmi ajnabiyyin. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga suami pukul itu atas sebab syatmi ajnabiyyin. Perempuan tadi, isteri kita itu sedang mencela lelaki ajnabi lain. Tu dia. Tu. Jadi isteri salihah yang keempat ialah tidak cela ajnabi lain. Tu, tidak cela ajnabi lain. Satu, tidak cela ajnabi lain, yakni orang laki-laki ajnabi lain. Satu. Dan juga tidak bercakap tentang ajnabi lain di depan suami dia tanpa ada hajat. Tu isteri salihah yang keempat hari ini. Iaitu tidak mencela lelaki-laki ajnabi yang lain depan suami dia, dan juga tidak bercakap tentang ajnabi lain melainkan perlu sahaja. Tu okey. Kalau tak perlu sebut. Tu ciri isteri yang salihah tu. Depan suami dia hanya khabaran-khabaran yang baik sahaja. Depan suaminya hanya memuji-muji suami dia sahaja. Isteri salihah yang kelima ialah dia selalu memuji suami dia. Tu. Dia selalu memuji suami dia. Selalu memuji suami dia. Supaya apa? Dapat pahala lah puji suami. Suami seronok. Bila suami seronok, hati seronok, dapat pahala membahagiakan suami. Jangan cakap pasal ajnabi lain, baik mencela ajnabi lain ataupun bercakap tentang ajnabi lain. Tidak boleh. Tu dahsyat tu. Wa ala tamziqi thiyabiz zawji, dan juga boleh memukul atas sebab tamziqi thiyabiz zawji. Allah mengoyakkan pakaian suami, idhafat masdar kepada maf'ul. Mengoyakkan pakaian suami itu isteri yang talihah boleh pukul. Isteri salihah yang keenam hari ini ialah menjaga pakaian suami. Menjaga pakaian suami. Jangan koyak tu teruk sangat tu, gila apa. Koyak baju suami. Kalau koyak baju sendiri boleh tahan, koyak baju suami, oi gila. Tu gila sangat tu, boleh tahan pukul tu. Jadi isteri yang salihah ialah menjaga pakaian suami macam mana? Dengan tidak mengoyakkan pakaian dia, satu, dan dengan menjaga kebersihan dan juga kekemasan pakaian suami dia. Sebab tu kata guru sebut, nak tengok suami ni, nak tengok orang rumah, bukan maruah suami ni, maruah suami itu di luar terjaga apabila dengan pakaian dia. Salah satunya dengan pakaiannya. Mana? Pakaiannya bersih, pakaiannya kemas, kita tahu, oh, bini dia kemas ni. Tu menjaga maruah suami tu. Pakaian tu nampak macam lekeh, macam biasa. Kalau nampak lekeh macam biasa tu, nampak sangat tak kahwin. Tak kahwin tu. Ataupun kahwin dah, tapi isteri tak ambil bicara. Tak ambil bicara pasal pakaian dia. Nampak sangat dah. Isteri dia tak apa bagus. Ataupun dia bujang lagi ni, orang bujang dengan Sabah lah. Tu. Jadi isteri yang salihah ialah dia menjaga pakaian suaminya. Yang pertama dengan tidak mengoyaknya, tidak merosakkannya, dan menjaga kekemasan dan juga kebersihan pakaian suami dia. Tu dengan serikanya, dengan basuhnya. Okey, habis. Wa akhdhi lihyatihi. Allah, gila saja apa ni. Wa akhdhi lihyatihi, dan boleh juga pukul isteri itu dengan sebab akhdhi lihyatihi, ambil akan janggut suami itu. Idhafat masdar kepada maf'ulun bih.
wa qawliha lahu. Dan juga atah berkata akhiri. Dan juga boleh pukul masuk wa akhiri lihyatihi ni apa dia? Okey. Iaitu tidak berkasar dengan suami lah. Dia berkasar dengan suami. Jadi isteri yang solehah yang ketujuh hari ni tidak berkasar dengan suami. Tu, okey. Tidak berkasar dengan suami. Ni dia cengkan janggut. Dia marah. Dia cengkan janggut. Maksudnya jangan berkasar dengan suami dari sudut zuhir tubuh badan, jangan buat apa-apa kat suami. Cekam janggut ke, bubuh penampak ke, baling barang ke. Baling barang ke, walaupun suami menyakitkan hatinya sekalipun. Tu isteri solehah. Walaupun menyakitkan hati, dia tak baling barang, dia tak penampak sedah, dia tidak tarik janggut dia pergi tumbuk bini, tumbuk suami dia. Dan ni banyak di paper, isteri tumbuk suami. Isteri tumbuk suami, isteri terajang suami. Tu semua dalam bab tidak boleh berkasar dengan suami. Yang itu merupakan ciri-ciri isteri yang soleh. Ni dia akhri lihyatihi. Dia genggam janggut, genggam. Akhri ni genggam ataupun pegang dengan kerah, dengan kasar. Maksudnya tidak berkasar lah. Jangan berkasar lah. Ni dengan berkasar ni. Berkasar dengan suami, boleh kita pukul. Tu. Lain kalau suami tu kita nak bangun tidurkan dia. Kita nak bangunkan dia. Nak bangunkan tidur suami. Suami dia tengah tidur, kita nak tolong bangunkan dia. Okey. Nak tolong kebangunkan dia, kita nak gerak melalui janggut dia. Tak apa. Bagus lah tu. Tu. Suami ada janggut. Kawan tu duduk tidur, nak gerakkan dia. Nak gerakkan dia macam mana? Nak gerakkan dia lagu mana? Nak gerakkan dia, kita pun gerak dengan janggut dia. Suruh bangun. Tu. Terkemas tu. Nampak dengan isteri tahu tu. Tu. Kalau isteri gerak macam biasa ya, nampak macam tak apa nak seni mana. Tak apa nak seni mana. Tu. Tu dia ada satu ilmu berkenaan ilmu perempuan terhadap suami tu. Allah banyak sungguh lah. Tu. Tu. Gerak suami dia dengan janggut dia. Pegang janggut, gerak. Tu. Taklah terkejut beruk kawan tu. Tu. Ini gerak terkejut beruk kawan tu. Tak ada nak masuk roh dengan lengkap. Contohlah, ni bahasa dia. Terkejut beruk kawan tu. Ingat apa benda yang duk panggil tu. Okay. Habis. Tidak berkasar dengan suami. Tarik janggut. Wa qawliha, atah lagi, dan dengan sebab katanya kata isteri itu lahu baginya, bagi zauj, ya himar. Masya-Allah. Wahai keldai. Tu. Ya balidu, wahai bodoh. Bodoh. Boleh kita pukul. Jadi isteri solehah yang ke-8 hari ni tidak bercakap kasar ataupun tidak maki lah. Bercakap kasar mungkin dah ada lah. Tidak maki suami. Tidak maki suami. Tu. Tidak maki suami. Ghayahnya wa in syatamaha qabla dhalika, ay qabla qawliha lahu. Walaupun syatamaha telah mencela ia oleh suami akan dia akan isteri itu, qabla dhalika, sebelum daripada demikian itu, demikian qawliha lahu, demikian sebelum dia kata, sebelum isteri cakap kasar kepada suami itu, suami terlebih dahulu telah cakap kasar kepada isteri. Isteri jangan buat. Sebab tu kita kata tidak berkasar dengan suami, dengan anggota suami, penampak dia kau terajang, dia kau tarik janggut ke apa benda ke, dan tidak memaki suami itu walaupun sebelumnya telah disakiti oleh suami dia. Tu isteri yang solehah. Tu. Okay. Jadi kita dengar ada konsep. Kita pernah dengar lah, ada orang perempuan cakap ada konsep. Kalau suami tu dapat yang soleh, baru kita boleh dapat bakti pada dia. Kalau suami itu soleh, kalau suami itu baik, barulah kita dapat bakti kepada dia. Senanglah sikit nak solehah pada dia. Tu cakap orang tak mengaji lah tu. Cakap orang tidak ada ilmu. Tu kita kata mengaji syarah tijan, mengaji syarah uqudul hujain ni ialah untuk jadi diri dia, bukan tunggu orang lain jadi soleh baru kita soleh. Tak. Sebab tu tasawuf dia ajar gitu, ajar suruh perbaiki diri, bukan tunggu orang baik baru kita baik. Nabi SAW orang duk bubuh kat dia, tarik leher dia lah, sampai jerut leher dia lah. Dia tak nak buat apa, dia macam tu baik dengan orang. Tu dengan masyarakat, dengan isteri lagi-lagi lah, baling pinggan terus, balempak pinggan terus masuk ke bawah lantai. Nabi relax tak marah.
Ambil pinggan tu slow-slow, letak dapak, cakap kat dia. Dah kenapa? Itu je. Tu maknanya apa? Maknanya ialah kita tidak perlu menunggu orang baik dulu baru kita baik. Jangan. Itu tak ada tasawuf lah tu. Tu tidak ada tasawuf. Tu dia panggil tasawuf ayat acak tu lah. Tunggu orang lain baik dulu baru kita baik. Orang lain tak baik, mampus sampai mampus aku tak mau baik kan. Tu masalah tu. Jadi kalau dalam suami isteri, kita kalau ada konsep lah tu bermasalah, kena tok buang di laut. Tu. Kalau bini aku baik ini bini macam tai ya, aku pun malah. Okey. Tu dia panggil suami ataupun isteri yang ada tasawuf. Siapa-siapa yang dapat suami dia atau isteri dia bukan takat soleh alim, bahkan bertasawuf yang macam ni semua tasawuf belaka ni. Tasawuf dalam bab suami isteri. Allah, hebat sungguhlah. Susahlah. Hebat sungguh, beruntunglah orang tu. Dan dia kalau tak sedar bahawasanya dia dapat orang yang beruntung, Allah, tak tahu nak kata. Tu habis tu. Tidak maki suami. 8 dah. 8 hari. Wa ala kashfi wajhiha wajhi zaujah li ghairi mahramin. Pula dah. Boleh juga pukul kerana dia membuka wajahnya, wajah isteri kepada orang yang bukan mahramnya. Tu. Okey, maknanya suami isteri yang solehah. Isteri yang solehah pada yang ke-9 pada hari ini tidak buka wajahnya selain daripada suami dia. Tu kita kata moleknya lah zaman sekarang ni. Selepas dah kahwin tu belajar-belajarlah tutup muka. Belajar-belajarlah tutup muka tu. Bagi ditengok oleh suami saja sudahlah. Tu. Ataupun kalau tak mau pakai juga pun tak payahlah menonjol sangat depan ajnabi, tak payah. Tu hak pertama tadi lagi aula lah tutup. Tu. Kalau dia dah tutup sengaja buka gitu ya. Suami boleh pukul tu. Zaman sekarang apa dia? Selfie letak kat WhatsApp status, letak dekat Facebook, letak kat Instagram. Suami boleh pukul tu. Sebab apa? Kashful wajhi. Ni umum ni. Membukakan mukanya di depan khalayak, di depan ajnabi yang lain. Boleh pukul tu. Sekarang bukannya perempuan yang letak gambar dengan suami-suami. Siap buat apa dia? Story live pula dah. Story Instagram lah, story WhatsApp status lah, Facebook lah. Makan bersama semalam baru pengantin baru. Itu kepala otak dia. Tu selalu ikutlah macam tu. Itu semua orang jahil dia panggil. Itu semua jahil lah kau tu. Dia tidak ada ilmu uqudul jahil. Dia tidak ada ilmu macam mana nak jadi isteri. Dia tidak ada ilmu macam mana nak jadi suami. Kena mula bila? Kena mula sekarang, sebelum kahwin. Ni sebelum kahwin dah post macam haram dah. Memang haram lah lepas kahwin. Tu. Dia kena belajar. Dia perempuan ni lain. Perempuan ni lain, fitnah dia besar. Jangan duk sama dengan lelaki. Tu. Dia kena jaga benda-benda gitu. Tak boleh post lebih kurang. Dia kena tutup. Sebab tu dalam perbahasan masjid, semayang di masjid dengan semayang di rumah, mana lebih afdal? Semayang di rumah lebih afdal. Di rumah pula diserambi rumah, di luar rumah tu atau di dalam rumah lebih afdal. Di dalam rumah dengan di bilik mana lebih afdal? Di bilik lebih afdal. Di bilik dengan di tempat dia tidur itu mana lebih afdal? Di tempat tidur lebih afdal. Sebab apa? Lagi sembunyi lagi bagus. Ini gambar Allah mata. Alhamdulillah makan hari ni. Makan apa? Nasi kandak tu. Selfie kali dengan nasi kandak. Boh dalam Facebook. Boh dalam WhatsApp status. Saya sedang makan dengan suami saya. Allah, suami pula like. Bodoh suami tu. Tu dia panggil suami jahil. Ma'azaujatihi jahlan juhalan. Tersangat jahil. Okey, bahaya tu. Dan payahlah nak amal tu. Tanpa kalau kahwin. Allah, kalau baru kahwin. Dia punya romantik lebih kurang. Lepas tu post kat status. Lepas tu post kat status, kita tengok. Orang set-set hujang tengok. Sedapnya tengok. Tu. Bini pula cantik pula. Allah Ta'ala bagi dia jodoh dengan bini yang cantik pula. Kita tengok. Ya.
Duk tengok banyak kali lama, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Itulah. Masalah orang sekarang, masalah gitulah. Sebab tu bobik yang kalau orang lelaki nak cari bini tu, cari tengok. Try tengok, search. Tu. Cari tahu. Ni jenis suka post gambar ke tak? Kalau jenis suka tak post gambar ni, bagus. Rare zaman sekarang ni orang tak suka post gambar ni. Rare sungguh. Kalau suka post gambar tu, mandai-mandai lah. Mandai-mandai lah. Tak payah cerita lebih. Habis. Jadi tak boleh wajah. Kasyaf wajah tak boleh. Jadi paling kurang kalau tak pakai sekarang, tutup muka, tak apalah. Tak ada suami lagi. Kalau pakai dah pun bagus dah. Saya kalau orang nak minang kena buka lah tengok. Nak bagi tengok muka dan kedua tapak tangan. Okay. Dan kita kata dah hari tu, orang yang buka muka ni, bahayanya zaman sekarang ialah kerana boleh jadi ain, boleh jadi hasad dengki, boleh jadi orang kutuk, boleh jadi orang memuji lebih-lebih, dan boleh jadi orang yang ada ilmu khibratin nisa, boleh tengok dia ni sifat lagu mana, dia punya muka lagu ni farah dia besar mana, boleh tengok. Tu sebab tu disarankan tengok tunang tengok muka dan kedua tapak tangan tu waktu dia khitbah, waktu dia nak minang, supaya kita tengok sifat dia guni. Kalau orang tahulah, dia ni anggota dia besar gini ni, macam ni badan dia lagu ni, walaupun tak tengok dia panggil ahlul khibratun nisa, dia panggil. Tu tu bahaya tu. Buka juga orang lantak hang lah. Dia panggil ngaji ni al-ilmu bila amalin, al-ilmu bila amalin, al-amalu bila ilmin jununun, wal ilmu bila amalin la yakun. Tu amal tanpa ilmu gila. Amal tanpa ilmu gila. Ilmu tanpa amal sia-sia. Ngaji orang dulu jeng. Satu haram pun tak mau. Tak amal pun benda apa yang kita baca selama ni. Daripada satu sampai habis. Tak hidup ngaji lagu tu la yakun, sia-sia. Sebab apa? Sebab orang syarah uqul rujai ni mungkin orang masuk sebab ni bab kahwin ni seronok apa benda kena bubuh atas kepala dah. Sebab apa? Fardu ain. Fardu ain ni konsep dia kena bubuh atas kepala dah. Dia bukan seronok-seronok kahwin kepala otak. Dia bab fardu ain ni memang kena atas kepala. Okey, mayang ke, ngaji bab bekoh ke, ngaji bab akidah ke. Akidah aku salah lah ni. Memang kena atas kepala. Ni bab fardu ain ni ukur dulu je sebelum kahwin. Memang kena atas kepala. Tu nak amal ke tak? Fattaqullah mastata'tum. Syurga ada, neraka ada. Pilihlah mana satu. Tu kita dah bagi buka jalan. Ulama dah tolong buka jalan, kita tolong baca, kita tolong sampaikan kama yuqal. Au takallumiha ma'a ajnabiyyin, atau bercakapnya isteri itu berserta dengan ajnabi. Tadi pun dah kata kan tadi. Tadi bercakap tadi celah, ni cakap betul lah. Tadi celah ajnabi, ni bercakap dengan ajnabi pula. Tak boleh, yakni tanpa hajat lah. Kalau ada hajat kerja ke mesyuarat boleh cerita lah tu. Ini saya saja depan suami pula tu. Contohnya hari raya tu beritahu dah mana keluarga kita hak jadi mengaji. Satu bab salam memang salam kau dah. Selamat. Abang ipak, kakak ipak, selamat hari raya. Cium pipi pun buruk penampak dua-dua tu baru tahu. Keram tengok. Tu sikit hati tengok. Tu malas kadang-kadang pergi rumah raya mana-mana. Rumah mana-mana nak pergi rumah raya mana-mana. Kita pisat balik. Malas tengok. Hari tengok kawan duduk salam, Allahu Akbar. Kita tutup mata. Tu. Tua-tua dah. Bukan muda-muda, tua-tua dah. Tua-tua jahil hukum tu. Tu jahil hukum. Allahu Akbar. Tahulah zaman sekarang. Tu tahu tua, orang muda sama. Orang muda lagi teruk. Sepupu sepupu. Ada orang bagi tahu masa raya tu salam dia cium pipi pula. Allahu Akbar. Kalau dapat kat aku siap. Maki depan tu. Dapat kat aku siap aku tu. Silap hari bulan dia panggil. Memang kena. Ada pernah kena sekali sepupu tu. Senyap tu sekarang.
pada muka. Siapa suruh cari pasal? Okay. Ada nak salam. Dia nak korangnya nak merapatkan hubungan silaturahim. Merapat silaturahim bukan dengan salam je. Tak tanya khabar merapatkan silaturahim, sudahlah. Kenapa dengan syarat salamnya? Tak ada kaitan dengan salam lah. Tak salam pun tak apa. Apa abang macam mana? Kerja mau okey. Macam tu pun dah habis dah. Sudah dah. Nak kena salam pula. Oh salam, kira tak salam tu kira hang ni gila. Kepala otak hang tu. Apa kali kepala otak dah ni. Ada jenis itu. Ada jenis. Kena salam ni. Kalau tak ada adab. Kepala otak hang tak ada adab. Adab kat mana? Adab Melayu. Agama Melayu ke agama Islam? Tu. Ada jenis itu. Raya macam-macam. Raya nanti balik semua orang main kat rumah. Ada lah ajnabi. Tok laki orang, bini orang, sepupu orang, sepapak-sepapak di pak mama si mai. Tengok jadi mana? Jadi macam mana? Tu. Serabut habis. Sebab tu kita fiqh ngaji fiqh ni dia kena ada tasawuf. Bila tengok orang tu, alhamdulillah lah aku tak macam ni. Kalau tak ada tasawuf dia bantai dah. Tu. Bantai dah. Oh puak-puak ni gila betul lah. Siap-siap ahli neraka ni. Sepik kena ada salut dengan tasawuf. Asal tak apalah saya tak kapi tak apalah. Aku alhamdulillah lepas dah. Aku tahu ilmu ni aku lepas dah. Dosa ni dia tak lepas lagi, dia tak tahu, tak ada ilmu lagi tu. Dia tak lepas dosa tu. Aku alhamdulillah lepas dah sebab aku ngaji dah. Alhamdulillah. Senang. Tu. Habis. Kata musannif rahimahullah, au takallumiha, atau bercakapnya zaujah itu ma'az zauji beserta dengan suami, liyasma'al ajnabiyyu. Liyasma'al ajnabiyyu sautaha. Bercakap dengan suami itu supaya mendengar ia fa'il oleh ajnabi akan suaranya, suara isteri. Cakap dengan suami, tapi tujuan cakap dengan suami untuk memperdengarkan kepada ajnabi. Maka isteri solehah yang ke-10 hari ini tidak memperdengarkan suara. Okey. Tidak memperdengarkan suara dia yang lunak kepada ajnabi. Macam mana nak cara cakap dengan ajnabi, baik sebelum kahwin ataupun selepas kahwin, iaitu bercakap, dia panggil istilah dia cakap cara orang lelaki. Dia keluar suara jantan. Tu dia punya bahasa dia lah. Keluar suara jantan. Syekh Bujairimi dalam Hasyiah Bujairimi Al-Iqna' Syarah Mata' Abi Syuja', apabila seorang ajnabi ketuk pintu, dia kena tekuk dengan kain, baru jawab Waalaikumsalam. Supaya apa? Suara tu garau. Suara tu bukan suara asal. Kena tekuk dengan kain. Jawab, cakap, baru buka. Bertahap tu. Sebab apa? Haram memperdengarkan suara lunaknya kepada ajnabi. Sebab apa? Akan membangkitkan syahwat. Walaupun suara tu khilaf ulama' dia itu aurat ataupun tidak. Mu'tamad dia bukan aurat. Tapi kalau dilunakkan sampai menaikkan syahwat, maka hukum dia haram. Kalau aurat, memang asal haram dah lah. Kalau mu'tamad tidak aurat, tapi kalau melunakkan dia, hukum dia haram sehingga menaikkan syahwat ajnabi. Tu bahaya tu. Memperdengarkan suara kepada ajnabi dengan sengaja. Jadi kita kena buat suara jantan. Sebaik sebelum kahwin ataupun selepas kahwin kalau bermuamalah dengan ajnabi. Dengan suami, isteri solehah yang ke-11 ialah memperlunakkan suara terhadap suami. Tu. Memperlunakkan suara, tak pernah berkasar langsung. Lunak je. Kalau isteri tu lunak suara pada suami, suami letih-letih balik kerja tu tenang tu. Sebab tu Rasulullah kata itu qurratul a'yun. Tu, penyejuk mata hati. Selain daripada solat, isteri yang salihah ni, dalam hadis kata penyejuk hati tu ada beberapa. Satu solat, yang salah satunya lagi wanita yang salihah, isteri yang salihah. Isteri yang salihah ni mana ni? Isteri yang salihah ni. Kita boleh angkat kata dulu jeng lah. Isteri yang salihah. Apa dia isteri yang salihah? Penyejuk mata hati tu. Amalan isi-isi dulu jeng yang kita baca. Tu isteri yang salihah. Allah. Payah. Allah Akbar, payah. Payah. Betul? Memperlunakkan suara. Tu isteri yang salihah ke-11. Sebelah tu hari ni.
Kena balik isteri aja hari ni. Au i'ta'iz zaujah min baitihi min baitiz zauj ma lam tajril 'adatu bi'i'ta'i ma. Dan memberikannya isteri itu idhafat masdar kepada maf'ulun bihi, idhafat masdar kepada fa'il, min baitihi ta'alluq i'ta' daripada rumahnya rumah suami akan maf'ulun bihi, barang yang lam tajril 'adah yang tidak sama sekali memperjalani ia oleh adat, berlaku ia oleh adat dengan memberikannya ma itu. Dan maknanya dari sudut adat orang tak bagi pun barang tu, tapi dia bagi barang tersebut kepada orang lain. Maka suami boleh memukulnya. Jadi isteri solihah yang ke-12 ialah tidak memberikan barang. Tidak memberikan barang yang perkara barang yang mana pada adatnya tidak diberi, melainkan dengan izin suami, tak apa. Contoh dia, orang nak dia bagi kati. Bagi kati, angkutlah kati ni. Kati mana orang bagi, gila. Kecuali kalau dah buruk lah. Ni saya saja bagi kati ke orang, gila ke apa? Tu harta suami tu. Tu harta suami tu, tak boleh beri barang yang secara adatnya orang tak bagi pun dia bagi. Padahal tu milik suami, tu rumah suami. Suami boleh pukul. Jadi apa-apa, jadi isteri soalan ke-12 ni syarahannya ialah apa-apa sahaja barang yang dimiliki suami di dalam rumahnya nak bagi ke orang kena minta izin. Walaupun kitab sekalipun, manalah tahu dapat suami ustaz orang nak pinjam kitab, suami tak tahu lagi, kena minta izin suami lah. Pergi telefon dia tu, ada orang nak pinjam kitab ni, jangan pergi lebih kurang walaupun dia ustaz tadi pun orang yang minta tu. Habis. Wa alam tina'iha, dan atas menghalangnya suami minal wasli, daripada wasal, ail jima'i, daripada jima'. Isteri solihah yang ke-13 hari ini ialah tidak menghalang dirinya, tidak halang dirinya untuk jima'. Yakni apa? Menyerahkan dirinya untuk jima' apabila diminta. Aku terima nikahnya sekian. Sah. Apa sah? Aku serah tubuh pada dia. Bila-bila dia nak guna, sila, selagi tidak ada uzur. Sama ada guna itu bil istimta' faqat atau bil istimta' ma'al jima', ma'al wasal. Ma'al jima', ma'al wasal, ma'al wata'. Macam-macam kataan. Jadi kalau tidak ada uzur, dia halang, boleh kita pukul. Sebab apa? Tu istimta'. Dia haram. Lagi pula nusyus. Tu bahaya. Okey. Jadi kita kata dulu dah, bila bab ni dia panggil get ready. Selagi tidak haid, tidak ada uzur, get ready. Tu istilah dia. Tu istilah solihah tu, get ready. Sibuk lah lagu mana pun. Suci tak? Suci. Get ready. Tu je kataan dia. Habis. Wa fi darbiha habira, dan pada pukulnya zaujah itu ala tarkis salah, ay ala sababi tarkis salah, ta'alluq darbiha, atas sebab meninggalkan sembahyang itu, qaulani, ada dua pandangan. As-sahhuhuma, pandangan yang asah daripada keduanya, qaulan, lahu, bagi zauj, darbuha, yakni haruslah, lahu tu harus, yakni lahu, yakni harus, bukan alaihi. Kalau alaihi wajib pula. Lahu, boleh baginya, harus baginya, bagi suami itu, darbuha, pukulnya isteri. Darbu tu mubtada muakhar, lahu ta'alluq ay muta'alaq, khabar muqaddam mahdhuf. Darbuha itu ta'alluq ala dhalika, ay dhalika tarkis salah, atas sebab demikian meninggalkan salat. Bila yang kena pukul tu? Idza lam taf'al bil amri, apabila tidak sama sekali melaksanakan ia oleh isteri tadi dengan perintah suami. Dia tak perintah suami perintah dah pergi sembahyang, tak mau, boleh pukul. Tu engkar tu. Tu berdosa besar. Jadi isteri solihah yang ke-14 hari ni, tu dia hari ni dahsyat semua ni, iaitu isteri yang solihah ialah tidak tinggal sembahyang. Satu, tidak tinggal salat fardu 5 waktu. Satu,
masuk juga yang ke-14 ni ialah dia itu menyegerakan sembahyang. Satu, tidak melengah-lengahkan kalau tidak ada kerja. Yang ketiga dalam bab 14 ni ialah dia itu maksudnya isteri solehah yang ke-14. Okay, kita buat ni. Isteri solehah yang ke-14 ialah dia menjaga sembahyang dia. Lagu mana? Pertama, dia tidak meninggalkan sembahyang. Kedua, dia itu segera menunaikan sembahyang kalau tidak ada uzur dan tidak ada kerja apa-apa. Okey. Yang ketiga, dia banyak melakukan sunat, sembahyang sunat tatkala tidak uzur. Tu menjaga sembahyang. Okey. Jemaah tak wajib. Kalau nak jemaah dengan suami. Kan kita kata dulu dah, suami yang soleh ialah i'adah sembahyang balik untuk untuk isteri dapat berjemaah. Paling-paling kurang satu sembahyang sehari. Kita i'adah semulalah, pergi sembahyang masjid, balik tu kita i'adah dengan suami, dengan isteri pula. Supaya isteri tu dapat berjemaah dengan suami dan anak-anak yang kecil-kecil. Okey, habis. Kata musannif rahimahullahu taala. Jadi qaulan. Qaul yang asahnya boleh pukul. Maknanya qaul yang tidak asah tak boleh pukul. Tidak harus. Okey, habis 14 dah. Wa'lam dan ketahuilah oleh kamu annahu aisya'na. Asya'na tu hal wa sya'na. Hu tu kembali pada mana? Tak ada kembali pada mana-mana, dia panggil dhamirul hal wa sya'an. Annahu aisya'na yang bagi seyogianya yatlubu yatlubu menuntut ia lirrajuli bagi seorang lelaki ayyusiya menuntut apa dia akan bahawa takwil masdar jadi maf'ulun bih. Ibadah apakah yang wajib pada isteri minta izin? Ibadah sunat wajib minta izin. Nak puasa hari ni bang, boleh tak? Boleh. Tak boleh, haram. Ibadah-ibadah sunat kena minta izin pada suami kalau nak buat puasanya. Puasalah selalunya puasalah. Kalau hak lain minta izin ni lagu mana? Dua. Minta izin ni lagu mana? Dua. Iaitu minta izin sungguh. Minta izin. Ni satu lagi dalam bab minta izin ni. Kita minta izin dia panggil isti'dzan. Isti'dzan ni lain daripada ikhbar. Ini perempuan kena tahu. Isti'dzan dengan ikhbar ni lain. Ikhbar ni bagi tahu je. Isti'dzan ni minta izin. Ista'dzana yasta'dzin isti'dzanan. Minta izin. Minta izin ni ialah kita bagi tahu dia dulu. Dia izin ke tak? Kalau izin kita buat, tak izin tak payah buat. Bukannya kita buat kemudian kita bagi tahu dia. Itu ikhbar. Contoh nak keluar rumah. Kita minta izin lah kau nak. Boleh dah nak keluar rumah nak pergi nak jumpa kawan contohnya. Nak jumpa kawan ke? Ataupun nak beli apa ke? Boleh? Boleh pun keluar. Ni tidak. Pakai siap-siap. Nak keluar dah. Bang nak keluar dulu. Itu bukan minta izin. Tu ikhbar. Tu kena hati-hati tu. Keluar dulu nak pergi dengan kawan. Itu ikhbar bukan minta izin. Kena beza tu. Ikhbar dengan isti'dzan kena minta izin. Ikhbar dengan ikhbar dengan isti'dzan isti'dzan benda lain. Isti'dzan tu dia minta izin baru dia buat. Ikhbar ni dia buat tu baru beritahu. Itu ikhbar. Dia pakai siap-siap depan pintu dia berkata abang nak keluar okey nanti jumpa. Itu ikhbar. Suami tu pun tak tahu sebenar ke tak tu. Tu kena beza tu. Jadi perkara yang sunat contohnya apa dia? Iaitu puasa lah selalunya. Kalau puasa sunat juga, dia puasa sunat juga tanpa izin suami dia, maka hukum dia haram lagi nusyus. Nusyus tu. Yang main tu sebab apa? Kalau suami ada rumah. Kalau suami ada rumah dan kalau tak dapat izin suami. Kalau suami ada rumah dan ghalibnya dia tahu bahawasanya suami dia akan benarkan dia izin, maka dia tidak minta izin pun tak apa. Sebab ghalabatul dhan ala iznihi. Tu dari sudut izin. Izin tu dua. Iaitu pertama minta sungguh izin ataupun ghalabatul dhan kata, suami aku ni selalu bagi dah. Tak payah minta tak apa ni dia bagi dah. Tak apa. Okey. Dan sembahyang atau ibadat sunat tu pula ialah kalau suami tu di rumah lah. Kalau suami tu tak ada di rumah tak apa. Suami kerja 5 bulan, bukan sebulan ke tempat lain. Kita nak puasa sunat boleh tak? Boleh.
Tak payah minta izin, minta apa. Sebab apa? Dia tak ada rumah. Buat apa? Tu. Dia masalah bab sunat-sunat, puasa sunat ni sebab dia ada rumah, kut-kut nak pakai kita. Sebab tu kita kata isteri ni get ready. Tu. Okay. Kalau ibadat yang wajib pula tengok muasak ataupun tidak. Kalau muasak, maka kena minta izin suami juga. Kalau tidak muasak, dia mudhiq, dia sempit dah, tinggal sikit yang masa, maka tidak wajib minta izin suami. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annahu ayusiya imra'atahu bahwa akan bahawa mewasiat ia rajul itu akan isterinya, isteri rajul ayyamuruha, yakni menyuruh ia suami akan isteri, wa yudzakiruha, dan memperingati ia suami akan isteri, wa yasta'tifa biha wa yudzakiruha wa yasta'tifa, dan berkasih sayang ia oleh suami itu biha dengannya, dengan isteri. Tu. Maka hendaklah ketahui seyogianya bagi seorang lelaki itu mewasiat, iaitu menyuruhnya, memperingatinya dan berkasih sayang dengannya. Menyuruhnya apa? Menyuruh isteri itu menyuruh apa dia? Menyuruh benda-benda yang kalau wajib buat kena bagi tahu. Kalau wajib buat, benda wajib buat, dia tak buat lagi, kita peringatkan. Dan berkasih sayanglah. Tu. Okay, berkasih sayanglah kepada suami, isteri. Berkasih sayang ni umum lah. Kita dah detailkan dulu pada suami yang soleh tu macam mana kasih sayang. Tak payah tulis lah. Wa fil hadithi, dan pada hadis, rahimallahu rajulan, berkasih sayang ataupun memberi rahmat ia oleh Allah Ta'ala akan seorang laki-laki. Qala, yang berkata ia, qala sifat bagi rajulan, yang berkata ia laki-laki itu, ya ahlah, wahai keluargaku, salatakum siyamakum, sembahyang kamu, yakni jagalah sembahyang kamu, siyamakum, jagalah puasa kamu, zakatakum, jagalah zakat kamu, zakat dengan makna sedekah ke, zakat dengan makna zakat sungguh ke, miskinakum, orang-orang miskin, perhatikanlah, yatimakum, orang-orang yatim, anak-anak yatim, perhatikanlah, jiranakum, perhatikanlah jiran-jiran kamu, buat baiklah. Pesan lagu tu dia panggil yudzakiruha wa yusiha wa ya'muruha. La'allallahu yajma'ukum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun ia, Allah Taala akan mereka itu yang tersebut, ma'ahum, beserta kalian. Ma'akum ma'a ahlah itulah, beserta keluarga yang disebut tadi itu, ma'ahum, beserta mereka itu yang tersebut, miskinakum wa yatimakum wa jiranakum ila akhirih, fil jannati, di syurga. Tu di syurga. Okay. Jadi kalau laki-laki yang peringat lagu tu, mudah-mudahan, dalam hadis kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan mereka itu dan bersama kamu di syurga. Tu. Okay. Tu sekadar hadis selitan itu istitrat. Wa ayyanfiqa 'alaiha 'ala qadri was'ihi, dan juga bahawa hendaklah bahawa memberi nafkah ia suami atasnya, atas isteri, ala qadri was'ihi, atas qadar luasnya suami, ai taqatihi, atas kemampuannya suami, wa quwwatihi, dan atas kekuatannya suami. Jadi suami yang soleh ini pada hari ini ialah dia itu memberi nafkah secukupnya. Tu memberi nafkah ni wajib. Memberi nafkah yang secukupnya. Yang secukupnya, sekadarnya yang mampu. Kalau tak mampu nak buat lagu mana? Yang mampu lah. Wa ayyastahmila 'alaiha, dan bahawa bersabar ia suami, 'alaiha, 'ala zauja, atasnya, atas isteri. Bila idza adzathu, apabila menyakiti ia oleh suami, oleh isteri itu, akan isteri, akan suami. Macam mana sabar tu? Macam mana yastahmilan? Yastahmilan asalnya tuntut tanggung. Macam mana? Bi ay yasira ay wa dzalika musawwarun. Bermula demikian itu ditaswirkan dia, bi ay yasbira, dengan bahawa bersabar ia suami, ala idaiha, atas menyakitinya suami, isteri, ataupun gangguannya isteri, menyakitinya isteri. Kena sabar. Sabar rasa dah sebut dah tu. Suami kena sabar.
Kita kata dulu suami kena sabar. Dah sebut dah. Tak apa. wa yatalattaf biha, dan hendaklah berlemah lembut dengan dia, dengan zaujah. Berlemah lembut kita dah sebut dah, sama ada berlemah lembut dengan percakapan ataupun berlemah lembut dengan perbuatan ataupun berlemah lembut dalam jima'. Sebut lagi berlemah lembut dalam jima'. Cuba komen sikit. Kita sebut yang kita ingat dulu perkataannya, perkataan dengan perbuatan. Jima' masa belum lagi dah. Yatalattaf. Yatalattaf ni dia panggil pergaulan ni dia umum. Pergaulan dari sudut perkataan, perbuatan dan juga setubuh. Setubuh dah ke? Ya, setubuh dah. Kalau setubuh dah tak apa. Macam mana setubuh dia tu? Lemah lembut dalam setubuh tu, iaitu dia itu dia itu tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru seperti haiwan. Tu. Tidak terburu-buru seperti haiwan. Yakni ada muqaddimatuhu, ada muqaddimahnya. Tu. Dan muqaddimah tu pula lemah lembut lah. Dan juga bersetubuh juga dengan lemah lembut. Tak lagi, mana ada lagi. Tak ada lagi yang kita kata perbuatan dengan cakap-cakap je, mana ada jima' ni tak ada. Jadi isteri suami yang soleh ialah berlemah lembut dengan suami, pergaulan dari sudut bersetubuh dengan makna muqaddimatul jima' itu ada. Lagi pula muqaddimatul jima' itu adalah lemah lembutnya, beserta jima' tu pula dengan lemah lembutnya, sehingga mencapai taladzuzun ni'matil jima', kedua-duanya, sehingga mencapai kelazatan jima' kedua-duanya, suami dan isteri. Ada satu kitab tu yang menceritakan tentang macam mana suami isteri itu nak mencapai talazzuz ni'matil jima', talazzuz pada nikmat jima'. Talazzuz pada nikmat jima'. Ada berdasarkan kaul ulama dan hadis-hadis Nabi SAW, lagu mana nak buat. Lagu mana nak buat, lagu mana nak rancang anak. Ada belakang. Tu dia panggil macam mana nak memancuk harimani tu nak jadi anak lelaki, ada cara dia. Posisi ikut mana. Kalau anak perempuan lagu mana, ada belakang. Kemudian dalam kitab kita tasawuf pula dia kata kalau time jima' itu mestilah kita kena bayang orang-orang alim supaya yang beranak keluar ni ialah orang alim. Macam mana nak jadikan, macam mana dengan persetubuhan itu nak jadikan anak kita alim, ada belakang. Tu. Ada belakang. Daripada mana tu? Yatalattaf biha. Tu ilmu suku lah. Ilmu muqaddimatul jima' suku, ilmu jima' satu suku. Tu ilmu suami isteri suku. Ni ilmu suami isteri apa? Belum lagi muqaddimatul jima' wal jima'. Seperti mana dalam ilmu lughah lah. Ilmu lughah lain, ilmu nahwu lain, ilmu balaghah lain, ma'ani lain, badi' lain, tasrif saraf lain, wada' lain, istiqa' lain. Selalunya orang semabur saraf, wada' dengan istiqa'. Nampak macam sama tak sama. Tu. Okey. Tak sama. Ada sebut tak tahu. Tak ingat dah. Ada sebut tak apa. Okey. Ilmu wada', ilmu istiqa', ilmu saraf, lain-lain tu. Nanti kita nak baca kat Uniza ilmu istiqa'. Tak ada orang baca lah tu. Kat petani ada orang baca. Malaysia ni tak ada lah tengok. Tu. Melainkan Mubadin ni. Mubadin baca. Teruk kau dia baca. Ilmu istiqa'. Lain dengan tasrih lain. Ilmu istiqa' ni ilmu daripada mana? Mustaq minhu dengan mustaq. Ilmu lughah lain. Ilmu lughah makna itu. Apa makna dia? Wada'a, daraba. Apa makna dia? Tu ilmu lughah. Daraba yadribu, darban tu saraf. Daraba asal pada mana? Asal pada darbat tu mustaq, itu dia panggil istiqa'. Tu nampak macam serupa tapi tak serupa. Nak kata pukul, kata daraba. Nak kata pukul, kata daraba. Nak kata jadi, kata ja'ala. Ilmu wada'. Tu halu gila. Ni pun sama lah. Ilmu suami isteri lain. Muqaddimatul jima' lain. Jima' lain.
kelim dia panggil pencapaian terakhir sebelum dan selepas pemancutan air mani. Satu ilmu yang lain. Oh, banyak. Banyak belaka tu. Dia panggil kalau tak tahu tak apa, tapi kalau tahu sedap. Tu ya. Kalau tak tahu tak apa. Kalau tahu sedap. Tu. Sehingga ada ulama kata kalau tahu bab tu tak cerai kawan tu. Tak akan bercerai sampai kiamat. Sebab apa? Talazuz. Oh, sedapnya. Talazuzul jima'. Oh, sedapnya jima' ni. Dia dapat merasai jima' yang sedap tu. Tak cerai dah. Sampai kiamat tak cerai. Jadi, ilmu tu adalah tak tahu, tak apa. Tapi kalau tahu, oh, sedap. Tu. Habis. Ilmu tu semua dekat pondok semua tu, tapi tak tahulah pondok baca redak lah ni, wallahualam. Tu semua ilmu pondok belaka tu. Tapi pondok pun baca kitab lain, kita nak baca kitab lain. Habis kemudian kata musannif rahimahullahu taala bi ayyudariha. Macam mana ya talaqaf itu? Dengan bahawa taswir. Bab di taswirah tu dengan bahawa meramah mesra suami akan isteri bil ma'ruf, dengan baik, beramah mesra lah. Sama tu. Fa innahunna wallahu ta'ala alam, sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.